Baik, kisah daripada Encik Zainul katanya, apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya ingin juga berkongsi, sebenarnya bukan saja tukang masak Kisi, tukang masak orang kahwin, malah kami yang meniaga ni juga seringkali banyak sangat perkara-perkara yang berlaku. Kadang-kadang antara orang-orang yang kami tak tahu pun sebenarnya akan hantar barang. Konon-konon nak belilah makanan kita. Sambil tu dia tabur depan depan kedai. Saya ni pernah buka kedai dari pagi sampai ke malam. Jadi pagi sampai petang ada orang. Tiba-tiba petang sampai malam langsung tak ada orang datang. Hairan. Jadi apabila saya tutup kedai, saya rasa macam ada benda yang tak kena. Saya pun sedang nak cuci pinggan ni, saya tolaklah ada baldi yang diisi dengan air untuk letak pinggan-pinggan kotor. Terperanjat belakang pinggan tu macam ada bungkusan kuning yang diletakkan oleh seseorang. Angkat bungkusan tu saya buang. Keesokan harinya keadaan macam biasa. Kata abang kita ni. Jadi macam-macam lah gangguan kiriman daripada okey, yang ini dia. Dari Kak Latifah Kak Latifah kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang peniaga dahulu, tapi bukan peniaga di gerai Kisi. Saya meniaga dengan suami kayu basikal di pantai East Coast. Wah, menjual juadah seperti karipap, juga popia dan ipuk-ipuk. Pengalaman yang saya nak ceritakan adalah ketika suami saya tidak dapat ikut kerana dia sakit. Jadi oleh kerana itulah sumber pendapatan kami, saya terpaksa keluar berniaga seorang diri berbasikal. Walaupun saya ni ada takut sedikit, tapi apakan daya, memerlukan duit untuk persekolahan anak-anak, katanya Kak Latifah. Jadi inilah kisah Kak Latifah ketika beliau berbasikal menjual karipap, ipuk-ipuk, menjual popia lah di tepi pantai East Coast di Singapura. Baiklah, kisah kata Kak Latifah ketika dia berbasikal. Jadi di belakangnya ada satu kotak besar di mana dia letak makanan lah yang nak dijual tu. Sedang Kak Latifah kata, saya ni kayu basikal Kisi. Daripada kawasan McDonald di pantai East Coast ni, saya berbasikal. Mungkin untuk pendengar-pendengar yang tidak pernah kunjungi kawasan pantai East Coast di Singapura ini, pada waktu malam memanglah seperti biasa, pada pantai yang lain pun tidak ramai orang. Jadi kawasan McDonald, khususnya dekat kawasan pusat makanan segera tu, memang di situ adalah tempat yang paling ramai lah orang-orang akan berkumpul berkela, sebab situ tempat dekat dengan kemudahan, seperti ada 7-Eleven, ada tandas yang dekat dan sebagainya. Jadi ramai yang akan pilih kawasan itu untuk berkela. Lagipun situ pun ada jambatan bawah tanah tu, senanglah nak naik bas dan pulang ke rumah. Jadi kalau lagi tinggi, lagi jauh lah daripada kawasan-kawasan yang dikatakan banyak kemudahan tadi. Jadi bermulanya kawasan dekat pusat makanan segera tu, sampailah dia berbasikal ni kayu menjual, dan ada yang membeli, ada yang mendapatkan juadah yang dijual pada waktu malam. Sekitar 12 lebih tengah malam, lazimnya kakak dengan suami, kata Kak Latifah, akan berbasikal dan menjual karipap, popia dan juga ipuk-ipuk sehingga jam 5 pagi kami akan pulang ke rumah. Sebab anak-anak perlu ke sekolah pukul 6.30 pagi. Jadi rumah kami pun tidak jauh sebenarnya. Kakak tinggal di kawasan Marine Terrace. Jadi Casey, waktu yang disebutkan sekitar 1 lebih pagi, katanya Kak Latifah. Kakak berada betul-betul selepas beduk jeti. Ada satu jeti yang panjang dikenali sebagai beduk jeti. Untuk pengetahuan anda, beduk jeti ini adalah tempat jeti yang digunakan oleh para pemancing lah, memancing sebab jetinya panjang dan boleh masuk lebih jauh lah dari tepi pantai dan senang dapat air ikan dalam, laut dalam macam tu lah. Jadi lebih jauh jarak daripada jeti tu, mungkin susah nak jumpa lagi pengguna-pengguna tepi pantai ni yang berkela ni, sebab dah jauh sangat daripada kawasan-kawasan ada kemudahan. Jadi bila kakak ni berbasikal, entah macam mana tiba-tiba kakak berada dekat satu kawasan di mana seperti ada taman bunga kecil tu Bisi. Jadi banyak sangat tumpukan-tumpukan bunga, bushes lah di kawasan itu, dan jalannya bukan lurus, jalannya bercabang-cabang. Kakak pun kayu basikal. Bila kayu ni terbelok kiri, terbelok kanan, dan bila berada tengah-tengah, bau tempat tu harum. Memang tidak fikir yang bukan-bukan. Sebab situ pun memang banyak sangat bunga. Jadi kata Kak Latifah, sedang berbasikal ni, kakak pusinglah masuk dalam tu, belok sana belok sini, dan setelah lebih kurang 5-10 minit kakak berada dalam taman bunga tu, kakak perasan yang kakak tak keluar-keluar, masih berada di tempat yang sama. Kakak berhentikan basikal,
letak kaki di bawah ni, kemudian kakak tengok kiri, tengok kanan, kakak dah tak tahu tempat mana kakak berada sebab penuh sangat dengan bunga-bunga yang menutupi penglihatan kakak. Jadi kakak pusing kiri, pusing kanan. Maklumlah dulu Casey memang tak ada handphone. Macam mana ni sekarang ni? Siapa yang nak tolong kakak? Kakak pun cuba kayu lagi basikal. Katanya Kak Latifah, kayu lagi. Sambil kayu, kakak cubalah belok kiri, belok kanan. Masih berada dalam taman bunga yang disebutkan. Mustahil Casey kakak boleh sesat. Sebab kakak dengan suami pernah lalu dekat kawasan tu. Dan tak pernah memakan masa lebih dari 2 minit pun untuk lalu kawasan tu. Jadi rasa terperanjat dan rasa curiga pun ada. Kakak letakkan kaki kakak. Kemudian kakak mula membaca Ayatul Kursi. Casey sampai habis kakak baca. Dan kakak berdoa, Ya Allah, aku mencari rezeki, tolonglah, lindungilah aku. Berilah bantuan malaikat-malaikatmu, Ya Allah. Kalau betul lah aku ni dihalang mencari rezeki yang halal. Anak-anak aku nak sekolah pukul 6 pagi nanti. Jadi akhirnya kakak nekat, kakak berbasikal. Kayu Casey, jumpa jalan keluar. Casey, kakak pandang belakang Casey. Pandang di belakang kakak, alangkah terperanjatnya, taman bunga yang mana kakak masuk tadi memang cantik, penuh dengan bunga. Bila tengok belakang, tempat tu jadi macam tempat yang tak terurus. Bunga-bunga layu, daun-daunnya yang dah layu, warna coklat bukan hijau. Jadi terperanjatlah Casey. Keadaan tu menjadi begitu teruk. Kakak pun tidak berani nak patah balik. Malah kakak kalau nak pulang jalan yang sama, kakak belok sebelah kiri, jalan menggunakan jalan raya utama ataupun main road. Jadi sedang berbasikal ni Casey, bau bunga wangi tadi mengikuri kakak. Sampai kakak pergi sejauh-jauhnya, sampai itulah bau wangi dapat kakak bau. Dari situ perasaan rasa tak sedap, seperti ada yang tak kena. Kakak pun batalkan niat untuk terus berniaga. Kakak menggunakan jalan raya utama, berbasikal kayu, bau wangi masih ikut Casey. Sampai tempat ujung tu, di mana dikatakan tempat restoran makanan segera, kakak nak turun bawah gunakan slope, nak tolak basikal, jalan bawah jambatan bawah tanah. Bila sedang tolak basikal, baru nak belok seliku tau Casey. Jadi bila turun basikal tu tolak, sebelah kiri tu kakak belok dah terowong bawah tanah tu lah. Kedengaran bawah tanah suara perempuan menangis. Pendengar Ria 897, katanya Kak Latifah kakak dengar dengan jelas. Masih belum nampak lagi orangnya. Sebab apa? Diselindung oleh tembok. Penglihatan kakak tak dapat lihat. Belum nak masuk terowong ni dah dengar Casey suara orang menangis. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Casey bayangkan, kakak tunggu Casey. Dari pukul 3 lebih pagi sampai pukul 5:30 pagi kakak tunggu. Barulah ada sekumpulan budak-budak remaja ni berjalan nak gunakan terowong tu. Baru kakak ikut budak tu dan jalan bersama-sama dengan mereka. Dan Casey, itulah pengalaman kakak. Satu-satunya pengalaman berniaga seorang diri tanpa suami di sisi kakak. Macam-macam gangguan terkena. Tapi yang ada pun nasib baiklah hanya terbau dan hanya terdengar. Kalau kakak ternampak, kakak boleh pingsan agaknya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Okey, kiriman selanjutnya ingin saya bacakan. Ini email yang satu lagi saya ingin kongsi sama kisah. Ini berkenaan dengan pemandu. Ini baru Kisah ni agaknya pengalaman yang baru berlaku. Daripada Nur Azman katanya. Beliau adalah pemandu Uber ataupun Uber driver. Selamat tengah malam pada semua geng-geng momok. Nama saya Nur Azman. Saya nak kongsi pengalaman saya bertugas sebagai seorang pemandu Uber. Dan kisah ini berlaku pada waktu malam. Waktu tu saya dah dalam perjalanan nak pulang ke rumah apabila dapat message ada yang perlukan khidmat. Jadi saya pun tengok okeylah, saya pun grab lah message yang saya terima tu untuk mengambil penumpang ni dan hantar dia pulang ke rumah. Dan bila saya sampai di tempat, saya nampak ada seorang wanita India Casey. Siap dengan sari. Dia pun masuk dalam kereta saya, tutup pintu, dia kata dia nak pergi ke Jurong West. Saya kata, mau ke mana nanti? Jurong West please.
Jadi dalam perjalanan memandu, inilah yang dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya dah nak balik, tak apa, ambil seorang lagi penumpang yang terakhir lah untuk tambah pendapatan. Jadi bila penumpang ni masuk, dia arahkan, katanya dia nak pergi Jurong West. Seorang wanita India yang agak besar tubuhnya, memakai sari. Dalam perjalanan, dia berbual dengan saya. Dia bercakap dengan saya, dia tanya, dan dia cakap dalam bahasa Melayu. Kata, adik ni sudah kahwin belum? Saya pun cakap, oh, Kak, saya sudah kahwin lah. Kita berborak-borak, berbual-bual. Dan kemudian dia tanyalah dengan saya, ada anak ke tidak. Saya kata, oh, belum ada rezeki, belum ada anak lagi. Kita bercakap, bercerita dan sebagainya. Tiba-tiba dia cakap dengan saya, ini adik, ini depan isteri Casey, wanita India yang duduk kereta saya ni, naik Uber nak balik ke rumah, dia cakap dengan selamba, katanya, ini depan isteri Saya pusing tengok dia. Inilah depan you isteri your wife ikut you pergi kerja naik Uber. Oleh kerana saya tak naklah buat keadaan tu agak mengganggu perhatian, kata beliau di sini, saya pun play along, Casey. Ya, isteri. Ya. Kemudian sampai saja di Jurong, dia pun turun dan tinggalkan teksi saya. Saya masih pandang tempat duduk sebelah kiri, sememangnya tidak ada sesiapa di sana. Bila akak tu dah turun, saya tengok memang tidak ada sesiapa di tempat duduk. Tapi macam mana agaknya beliau boleh katakan yang di hadapan saya tu isteri Okey saudara, sebentar nanti akan saya buka talian di 669-11897. Yang ini satu lagi kisah sebelum kita jawab panggilan dan anda juga boleh berkongsi pengalaman anda. Ini kiriman dari Julie. Kata Julie, Assalamualaikum kepada Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Julie dan saya ingin ketengahkan satu peristiwa yang berlaku di tempat kerja saya. Saya ni jenis yang penakut. Memang penakut. Tapi pada hari itu, saya tak tahu kenapa saya boleh balik lewat daripada pejabat saya. Lazimnya kalau habis kerja pukul 6, paling-paling pun 6.30 lah. Setelah saya pack barang untuk pulang ke rumah, barulah saya tinggalkan office sekitar paling lewat jam 6.30. Jadi pada hari itu, keberanian saya ni cukup luar biasa. Yang mana kata Julie, saya pulang ke rumah, saya tinggalkan office jam 9 lebih malam. Dan bila saya berada dalam office, sedang nak habiskan kerja saya adalah orang yang terakhir, katanya Julie. Bayangkan, orang yang terakhir Jadi tengah duduk buat kerja nak habis, satu orang keluar, dua orang kawan balik, dia balik, sampaikan akhirnya Julie seorang saja yang ada dalam office beliau. Dan inilah kisah yang ingin disampaikan kepada anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Waktu tu saya sedang duduk buat kerja, tiba-tiba saya terdengar bunyi okeylah. Tak layan, nanti tu pun buat kerja, mungkin sedang nak angkat sampah, nak kumpulkan sampah, nak buang. Tapi sekarang masalahnya, bila saya dah tegur aunty tu pun memang, dia jenis yang memang tak akan berbual dengan kita. Dia orangnya serius. Dia buat kerja, gedebak-gedebuk. Bila waktu makan, dia akan berehat dekat bawah, dia akan minum, makan, kemudian dia sambung kerja balik. Jadi pada malam tu, saya nampak aunty tu, saya terperanjat lah. Jadi rasa macam, okeylah, bukan seorang dalam office. Aunty tu pun sedang nak bersihkan sampah, nak kumpul sampah-sampah. Apa yang berlaku, kata beliau di sini, saya pun teruskan untuk buat kerja. Kemudian salah seorang daripada rakan sepejabat saya message, katanya, kau dah balik belum? Saya kata belum balik lagi. Dan kemudian dia minta tolong saya, aku tadi lupa nak shut down PC aku, kau boleh tolong shut down kan tak? Jadi saya pun kata okeylah. Saya bangun dan kemudian berjalan menuju ke arah PC teman saya. Dalam perjalanan, teman saya pun bertanya lah, belum balik lagi, pukul berapa kau nak balik? Tak apalah, aku sini pun bukan seorang, aku dengan aunty.
Saya katakan pada teman saya lah, saya message. Kemudian dia tanya, anti, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. 3 kali tanda tanya, anti. Yalah, anti cleaner yang selalu bersihkan office ni, kata saya pada dia. Kemudian dia belum balik-balik lagi. Question mark lagi, kawan saya tanya. Tak, dia masih tengah nak bersihkan. Tu dekat ujung, kata saya pada kawan melalui kiriman message. Kemudian apa yang berlaku? Jap, kata kawan saya, JAP, jap yang ditulis ini, iaitu sekejap lah, ringkas ini pun shorthand juga ni, jap. Jadi kemudian dia datang balik. Kesi nak tahu apa? Dia datang balik, dia message saya gambar obituary. Obituary ini adalah muka surat di mana mengumumkan kematian seseorang. Dalam gambar obituary itu ada gambar anti cleaner. Melalui salah sebuah surat khabar tempatan, dia terpandang, dia membaca surat khabar ni, dia terpandang wajah anti cleaner. Kemudian dia hantar gambar. Katanya, aku rasa ni anti ni tau, sebab aku pun dah lama tak nampak dia. Kata kawan. Saya toleh cari anti, kiri kanan tengok dekat office. Wanita Cina tua tu entah hilang pergi mana. Saya tak puas hati, tapi tetap rasa takut. Saya pun bungkus barang-barang semua, nak balik rumah. Keesokan harinya datang kerja. Kemudian saya tanya kepada rakan-rakan yang lain. Semua sebulat suara mengatakan anti dah pun meninggal dunia. Jadi memang tepat. Keratan Akbar yang teman saya petik tu tunjukkan saya itu adalah anti yang dikatakan telah pun meninggal dunia. Baik saudara, boleh hubungi saya sekarang 669 11897 669 11897. Ini kiriman daripada Hasna, katanya, KC, kalau saya dalam keadaan situasi teman awal tadi tu dalam office nampak anti, dia boleh tegur lagi oh anti belum balik ah. Tiba-tiba kawan message gambar obituary anti yang dah meninggal dunia. Ayolah, saya rasa saya dekat situ juga join the party KC. Saya pun boleh pingsan sampai meninggal. Wah, dahsyat awak ni. Dia pingsan sampai meninggal. Okey, yang ini kiriman KC. Saya juga pernah terkena situasi yang sama. Ini kiriman daripada Del. Katanya waktu tu saya mana ni? Waktu tu saya berada di hospital dan saya ternampak seorang pesakit ni tengah duduk dekat visitors corner. Jadi di hospital beliau tak nak beritahu di mana hospital mana yang dia bertugas. Dekat hospital ni dia ada satu visitors corner yang mana tempat tu para mereka yang ziarah orang sakit ni boleh duduk lah. Dan juga pesakit-pesakit ni yang mana ada yang mempunyai ward, katil tapi tidak ada televisyen, tidak ada TV, mereka semua akan keluar dan duduk dekat visitors corner ni untuk menonton TV. Jadi satu waktu tu saya sedang berjalan nak keluar dari ward, nak pergi ward sebelah untuk ambil sesuatu. Saya kena lalu visitors ward, visitors corner ni, yang mana TV ni sedang menyala dan saya ternampak seorang pesakit. Waktu tu agak nak lewat tau, dan memang tidak dibenarkan untuk menonton TV. Dan saya nampak dia, saya pun lalu, saya kata, makcik, tidur makcik, tak boleh tonton TV TV nak kena tutup ni. Kemudian saya lalulah pergi ward sebelah untuk ambil sesuatu, kata beliau. Patah balik tengok makcik tu dah tak ada, TV tu dimatikan. Jadi apa yang berlaku, saya pun pergilah letak barang dekat kaunter. Kemudian saya cari makcik tu, dia pun dah baring, dah balik ke atas katil, sedang tidur nyenyak di katilnya. Okeylah, jadi makcik awal tadi dah duduk balik. Tapi kali kedua saya nak patah balik, nak ambil lagi barang sebab terlupa sesuatu. Saya keluar jalan. Kali ini TV tu mati, tidak dihidupkan. Tapi saya nampak makcik yang sama tengah duduk dekat kawasan visitors corner. Saya ni terpinga-pinga. Bukankah tadi sebelum saya tinggalkan
ward saya nampak makcik tu tengah tidur dekat atas katil. Tiba-tiba bila jalan keluar, ternampak makcik yang sama sedang duduk dekat visitors corner dalam gelap. Saya jalan, ambil barang patah balik. Seperti biasa makcik tu tak ada. Dan saya pun tak nak bertanya, tak nak menegur. Takut-takut kalau kita tegur, dia ikut kita balik, Casey. Baik, Art, silakan pengalaman Art tentang apa ni? Okey, ini berlaku beberapa tahun lepas lah. Ini terjadi pada bekas isteri saya. Masa tu, pasal isteri saya orang seberang, bukan orang sini. Jadi pada masa tu saya bernikah dengan dia. Dia pun pernah mengaku pada saya yang dia pernah melakukan sesuatu pada diri saya untuk mendapatkan saya. Secara halus lah, Secara halus, ya. Jadi apa yang dia buat tu, dia pada diri dia tak rasa yang apa yang dia ambil tu, dia tak tahu apa yang dia ambil. Jadi cuma pada pendapat saya, kalau kita nak ambil sesuatu tu, biarlah kita tahu apa yang kita buat. Jadi masa tu saya bekerja shift pagi dengan kerja malam. Bila saya waktu kerja malam, saya akan pulang rumah dalam pukul 1, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Jadi setiap kali saya pulang, bila saya buka pintu, isteri saya akan berdiri di depan pintu. Bila saya berbual dengan dia diam aja. Dia diam, dia tak cakap apa-apa. Lepas tu dia akan masuk bilik. Lepas salam saya, dia akan masuk bilik. Jadi saya akan cuci kaki, masuk bilik, saya tengok dia dah tidur. Lenyap dia tidur. Jadi saya besok pagi dia akan tanya saya, semalam Papa balik pukul apa? Saya cakap, awak yang bukakan pintu kan pagi pukul 3 pagi. Dia cakap tidak, dia bukakan pintu. Jadi dia berlaku setiap kali saya kerja malam. Jadi tiap-tiap kali saya kerja malam, biasanya saya akan bergaduh dengan dia, bertengkar dengan dia. Dia cakap, awak yang buka pintu. Dia cakap tidak, dia tak pernah bukakan pintu. Jadi saya jumpa tanyakan pakar. Pakar beritahu saya yang setiap malam yang bukakan pintu tu bukan isteri saya, tapi saka dia. Jadi saya cuba untuk berubatkan untuk dia, carikan pakar ini, tapi pakar banyak cakap benda ini dah sebati dengan diri dia. Jadi benda tu tak nak keluar. Kalau ditarik keluar, mungkin dengan dia sekali. Jadi tiap-tiap malam, walaupun saya dah tahu, tiap-tiap malam saya balik, benda itu akan tetap menunggu saya. Jadi menanti anda pulang, dia macam layan anda lah. Pulang, tapi semenjak saya tahu, saya tak akan berbual lagi lah. Saya buka pintu, saya nampak dia, saya buat bodoh, nanti dia dah lepas salam saya, dia akan masuk dalam bilik, saya masuk dalam bilik, tengok dia akan tidur lenyap. Jadi sampai terlalu banyak sangat, sampai saya pun selalu teruk lah diri saya ni dianiaya. Jadi mungkin Allah Ta'ala tu pun maha kaya, jadi mungkin jodoh kami sampai sini aja. Itulah pengalaman saya, gitu. Terima kasih, Sama. Daripada siapa ni? Siti Rauda. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya dahulu pernah waktu kecil, ini berlaku ketika saya usia dah jam 4, dan saya ingat ibu saya pernah bawa saya pergi berkelah ataupun pergi piknik, kata beliau, piknik di Labrador Park. Dan di sana banyak kucing ketika saya pergilah, dah jam 4 dulu. Jadi salah satu kucing ni, saya kejar kucing ni, kucing hitam. Kucing ni lari lintang pukang sebab saya waktu tu memang nakal. Jadi bila kucing ni lari sampai panjat pokok, saya pun mendongak ke atas terperanjat. Apabila ternampak susuk tubuh orang hitam sedang menyangkung atas pokok. Baik-baik saya nak kacau kucing waktu itu, saya yang menangis. Walaupun usia saya ni dah masuk 29, tapi pengalaman pada usia 4 tahun masih lagi kekal di minda saya. Dulu tak tahu macam mana nak cakap dengan ibu dengan ayah. Tapi bila dah besar sedikit, saya teringat balik pengalaman itu pernah saya ceritakan. Dan ibu dan ayah saya masih ingat lagi sebab saya nangis
tak henti-henti sampaikan mereka terpaksa pulang, batalkan niat nak piknik sampai ke pagi. Balik rumah pun saya masih nangis, kemudian saya demam panas. Dipanggil seorang ustaz, bacakan air, saya minum dan beberapa hari barulah saya dapat kembalikan semangat saya ketika itu. Terima kasih dari Siti Rauda. Wah, tu ya. Awak gangster kan, kacau kucing kan. Tengok kucing menjelma jadi orang hitam kata pokok. Pendengar misteri jam 12, saya akan bacakan kisah misteri selanjutnya dalam rancangan MG12 dan ini berlaku di salah sebuah kawasan di Singapura. Lebih tepat lagi ingin saya sentuh perkara pengalaman menyeramkan ini berlaku di salah sebuah longkang besar berdekatan dengan kawasan Chua Chu Kang. Apa khabar Gesi? Pendengar-pendengar misteri jam 12. Nama saya Encik Salim. Saya ingin sentuh berkongsi satu kisah. Peristiwa. Saya pernah pergi ke rumah adik ipar saya. Rumah adik ipar terletak di kawasan Chua Chu Kang. Pengalaman yang ingin saya ceritakan apabila saya sedang menghisap rokok. Saya memang kalau datang ke rumah orang, saya tak suka hisap rokok dalam rumah. Walaupun dibenarkan, saya akan keluar, berada di koridor rumah dan merokok di sana. Jadi saat saya berada di koridor rumah adik ipar saya, waktu itu 11 lebih malam. Sebenarnya kami ini memang rapat. Kata Encik Salim, saya, isteri, adik ipar dengan suaminya memang rapat. Tapi semenjak ibunya tinggal bersama dengan beliau, ibunya yang sangat uzur, tinggal bersama dengan dia, kita dah jarang keluar. Sebab kalau setiap kali nak keluar, mungkin kadang-kala tidak ada adik-beradik lain yang boleh menjaga ibunya, jadi terpaksa batalkan rancangan kami untuk keluar beramai-ramai. Tapi kami juga sering kunjungi rumah beliau, datang bawa makanan dan menonton filem-filem yang kami juga beli dari seberang. Jadi malam ini disebutkan, seperti saya katakan awal tadi, walaupun kami rapat, saya kalau datang rumah orang, saya akan keluar dan menghisap rokok di kawasan koridor rumah. Waktu 11 lebih malam di kawasan Chua Chu Kang, depan rumah adik saya kelihatan ada longkang yang besar di kawasan Chua Chu Kang, Gisi. Sedang saya merokok seorang diri, tiba-tiba saya terperasan dalam longkang tersebut macam ada makhluk berwarna putih sedang bergerak laju seperti kelihatan benda tu macam lari. Jadi daripada merokok, saya perhatikan lama, saya tenung benda tu lari dari satu sudut ke sudut yang lain. Dalam keadaan benda tu lari sedang saya memerhatikan dia. Isteri saya memanggil saya berkali-kali. Bang! Nak suruh saya masuk makan. Entah macam mana, pendengar Ria 897 FM, saya tak dengar. Tapi yang paling menakutkan, Casey, adik ipar saya, kan saya katakan menjaga orang tuanya yang berada di dalam rumah, yaitu ibu mertuanya yang dah uzur. Pendengar Ria 897, isteri saya panggil, saya tak dengar. Tapi Casey, apa yang buat saya terperanjat dan terkejut? Salim, saya toleh. Saya nampak ibu mertua kepada adik ipar saya sedang berpaut, kedua-dua tangan pegang grill tingkap dengan rambut putih mengerbang. Salim, kau tengok apa? Cara dia cakap macam tu lah, Casey. Jadi isteri panggil-panggil tak dengar sampai isteri saya bangun depan pintu. Bang, saya toleh terperanjat. Isteri tanya, bang, saya panggil abang dari tadi, abang toleh tapi abang tak menyaut. Abang cakap dengan siapa ni? Kali itulah, kata Encik Salim, saya pandang tingkap bilik. Tingkap bilik memang terbuka, nampak grill. Tapi ibu mertua kepada adik ipar saya dah tak ada di tingkap. Saya rasa terperanjat. Saya tengok balik. Pusing balik kepala saya, tengok di longkang di kawasan Chua Chu Kang, benda putih lari laju yang saya nampak awal tadi dah tidak ada. Jadi saya rasa tak puas hati. Sedangkan saya tahu ibu mertua adik ipar saya sakit tenat. Jadi apa saya buat?
Sebelum saya masuk ke dalam rumah, jadi saya kata pada isteri, kejap, abang buang rokok. Saya pun konon-konon campak rokok jauh lah. Kemudian pakai selipar nak pijak. Sambil saya pijak, saya menjenguk dalam bilik ibu adik ipar saya, Casey. Ibu mertua sedang baring di atas katil dan berselimut. Saya rasakan macam ada benda yang tak kena dalam rumah itu. Saya masuk balik dalam rumah, mereka sedang makan sekeluarga. Jadi, bila kami duduk di meja makan, kata Encik Salim, adik ipar saya dengan suaminya memandang ke arah saya, isteri saya memandang ke arah dapur, saya duduk meja makan ni memandang ke arah bilik. Sedang saya makan, terperanjat Casey apabila nampak pintu bilik ibunya terbuka sedikit. Kemudian ibunya sedang berdiri, tengok saya yang sedang makan. Isteri saya sampai toleh. Tapi bila dia toleh, saya dah hilang dari hayalan, sampaikan isteri menegur saya apa yang berlaku. Sejak hari itu, saya rasa tak sedap sangat. Rasanya tak sedap sangat nak datang rumah adik ipar. Tak tahulah, mungkin ada sesuatu yang tak kena dengan ibu mertuanya. Tapi sampai ke saat ini, saya tidak beritahu. Sebab saya tak nak perhubungan kami yang rapat sangat-sangat terjejas oleh kerana perasaan saya yang tidak ada bukti. Itulah pengalaman. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey, dari Salim di Jurong East. Di sini sebelum saya jawab panggilan, ada pendengar kita yang berkongsi daripada Syafiq, katanya, apa khabar Casey dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi sesuatu. Yang ini adalah kisah tentang bekas kekasih abang saya. Saya ingat lagi waktu petang tu saya duduk di rumah sedang menonton TV. Abang saya pula katanya sedang on the way nak balik, bawalah kekasihnya, konon-konon nak tayanglah pada ibu. Jadi ayah saya di rumah, ayah saya tidak ada di rumah, cuma ibu saya dengan pembantu rumah sahaja yang ada. Dan Casey, katanya Syafiq, bila abang saya dalam perjalanan, dia suruh saya kemas rumah, jangan berselirak, katanya nak dekat sampai. Jadi saya pun bangun, buatlah apa yang patut dengan pembantu rumah. Jadi kemudian beberapa minit abang saya pun beri salam. Dia beri salam, dia masuk ke dalam. Kemudian saya dapat lihat kekasih abang saya ni mati-mati tak nak masuk dalam rumah. Tak apalah. Malaslah nak buka kasut. Casey, hairan, malas nak buka kasut. Kasut tinggi, takkanlah berapa susah nak buka sepatu masuk ke dalam rumah. Kalau pakai kasut high cut ke dengan tali nak kena buka satu persatu tu faham. Tapi dia tak nak. Mak saya sampai keluar, panggil dia masuk. Tak apa cik, saya malas nak buka kasut cik, kaki saya sakit, tak sedap. Jadi akhirnya pembantu bisik di telinga saya. Kamu tengok di atas pintu kamu ada apa itu? Saya tengok dia, kenapa ya bu? Nanti aku jelaskan. Jadi akhirnya dia pun duduk di luar. Abang saya masuk ke dalam rumah, makan sekejap. Dia mati-mati tak nak masuk. Ibu saya sampai rasa pelik, kenapa budak ni tak nak masuk? Jadi setelah abang makan, abang dah solat, abang pun keluar. Sambunglah, mereka dah berlalu pergi. Jadi pembantu panggil saya, kata Syafiq, dengan ibu. Ibu tanya, kamu tahu enggak kenapa dia enggak mau masuk? Ibu, atas rumah ibu tu ibu letak barang kan? Ya, kenapa ya? Barangkali pacarnya Ridwan tu Syafiq lah, abang kepada Syafiq memakai susuk. Casey, kata Syafiq, di atas pintu rumah ibu saya ada gantung daun kelo dengan juga letak besi berani. Tak tahulah benda tu yang ada digunakan oleh budak perempuan tu susuk ke, santau ke, ataupun barang lain. Tapi mungkin kerana itu, kami tak pasti, tapi mungkin kerana itu dia tak nak masuk ke dalam rumah. Memang benar Casey, 2 minggu abang saya dengan dia putus. Tidak dapat teruskan berhubungan. Terima kasih. Selamat tengah malam Casey.
Itu tadi adakah anda rasa memang budak tu tak nak buka sepatunya, tumit tingginya sebab kakinya sakit ke, leceh ke, ataupun anda rasa ada kaitannya dengan sesuatu, daun kelo yang digantung depan pintu rumah dan besi berani yang digantung. Tapi ingatlah apa jua, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Jangan sampai kita salah akidah sudahlah kan, gantung tu semua tak baik. Okey, kisah ini sebelum kita berehat saya bacakan satu lagi kisah. Ini kiriman daripada mana ni? Okey, beliau gunakan nama samaran, katanya jangan sebut nama yang tertera di alamat email. Kalau KC terbaca, KC tak perlu baca kiriman saya. Okey, saya takkan baca nama anda. Saya gunakan nama Ina, Ina, I-N-A, Ina bukan nama sebenar, nama samaran. Pengalaman berlaku di rumah beliau, iaitu terletak di kawasan Clementi. Beginilah kisahnya. Selamat malam kepada pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Nama Ina bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan di sini. Ina berkongsi pengalaman berlaku di rumah Clementi dan kejadian ini terjadi selepas Ina mimpi. Ina pernah mimpi dikejar oleh sejenis lembaga tinggi besar hitam. Dalam mimpi, Ina lari sampaikan terjatuh. Bila dah terjatuh, baru tersadar dari tidur. Jadi setelah kejadian mimpi yang menyeramkan yang pertama tu, masih ingat lagi mimpinya. Keadaan pelik mula berlaku dalam rumah. Betul Casey. Kadang-kadang malam-malam tengah tidur dengan suami, berdua saja. Kami dah berumah tangga tapi masih belum ada zuriat. Tengah tidur, nanti akan dengar bunyi telapak kaki orang jalan dengan lajunya dalam rumah. Dalam rumah bukan atas, bukan bawah, tapi dalam rumah dengan telapak kaki orang jalan dengan pantas. Malam-malam kadang-kadang dengar bunyi orang buka paip air. Bunyi paip air di sinki air di dapur. Pernah bangun Casey, kata Ina. Keluar dari bilik pergi dapur, tengok tap paip air itu memang tutup rapat. Tapi bila dengar bunyi air datang dari mana? Mustahil rumah orang sebelah buka paip boleh dengar. Pendengar Misteri Jam 12, Ina menceritakan lagi. Selain daripada kejadian aneh, bunyi telapak kaki, bunyi air, kadang-kadang suami pernah nampak, Ina pun pernah nampak, kita pernah nampak kelibat. Kalau tengah duduk, tengah berdiri, tengah makan, tengah telefon, nanti nampak kelibat macam suami masuk dalam bilik. Nanti tengah cakap dekat telefon, tiba-tiba suami masuk dalam rumah daripada pintu ruang tamu. Terperanjat dibuatnya, kata Ina. Lalu Ina bertanya pada suami, "Bang, abang dari mana?" Aku keluar kejap lah. Tapi saya nampak kelibat suami masuk dalam bilik ketika saya sedang menggunakan telefon. Itu tidak kisah. Banyak lagi kelibat-kelibat saya dengan suami nampak. Lama-kelamaan kami pun mendapatkan khidmat seorang pakar perubatan dan sekarang ini sedang diusahakanlah untuk membantu melegakan keadaan rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini pula daripada pendengar kita, namanya Meluh katanya. Apa khabar Kisi? Khabar baik. Nama Kak Meluh di sini. Kakak ingin berkongsi Kisi. Tempoh hari kakak pernah katanya ada seorang pembantu rumah dan harapkan pembantu makan tuan. Katanya kakak terperanjat apabila otong beras di rumah kakak terlanggah pada satu petang. Waktu itu pembantu rumah sedang hantar mak kakak pergi ke poliklinik. Jadi mereka pulang agak lewat. Dan bila kakak sedang berada di rumah, baru balik dari tempat tugas dan nak masak nasi lah, pembantu tak masak sebab pukul 8 pagi dah keluar hantar ibu kakak pergi ke poliklinik. Sedang nak cedok beras, tiba-tiba kain kakak ni tersangkut pada tong beras dan tertarik. Habis semua Kisi, beras tumpah. Bila beras tumpah dan terkeluarlah sesuatu yang membuat kakak terperanjat. Kakak ternampak Kisi, ada teluh di bawah tempat beras.
Beras terkeluar, telur tu nampak hujungnya, kakak cuba tepikan beras, ternampak telur. Dan memang terperanjat apabila kakak pecahkan telur. Di dalam telur tersebut, terlihat ada jarum. Bukan satu, malah banyak jarum. Kakak lupa nak kira, tapi banyak jarum yang kakak jumpa dalam telur itu. Dalam telur tersebut juga ada beberapa urat rambut. Tak tahulah rambut siapa, tapi antara rambut itu adalah rambut putih. Mungkin rambut ibu kakak. Dan Casey, ada benda-benda yang lain seperti macam kain panjang warna merah ada dalam telur. Pada mulanya bila nampak, kakak tak nak syawah sangka sesiapa. Kakak simpan barang-barang tu, letak dalam mangkuk, kemudian tutup. Tunggu pembantu balik, tunggu suami balik, tunggu ibu kakak balik. Setelah semua balik, kakak panggil mereka berkumpul di ruang dapur. Anak-anak masih belum balik dari sekolah. Jadi kakak tanya, ini siapa yang letak? Tanya suami, tanya ibu, semua kata tidak. Tapi pembantu rumah kakak lain macam sedikit. Dia badannya bila kakak tunjukkan, menggigil, badannya menggeletar Casey. Bila kakak tanya, berbual, kakak panggilnya Yul. Yul, Yul, dia tak menyaut, dia diam saja. Kemudian kakak sentuh dia, dia mula Casey menari, ala-ala tarian macam joget orang Jawa. Dah tahu dah, ini angkara perbuatan pembantu rumah. Dipendekkan cerita, kakak panggil seorang ustaz, Haji Hashim namanya, datang ke rumah dan membantu merawat pembantu yang seolah-olah dalam kerasukan. 2 hari kemudian, kakak bawa pembantu jumpa dengan ejen, kemudian hantar dia balik. Sampai sekarang dah tak berani lagi menggunakan khidmat pembantu rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baik, awal tadi ada pendengar-pendengar yang kirimkan yang ini daripada Rina kata, Casey, saya tinggal di Tanglin Hall. Wah, blok 30 lebih, okey. Memang tempat tu malam-malam Casey datanglah sini sunyi sepi. Nak rumah-rumah di hadapan tepi trek kereta api ataupun landasan kereta api. Yang ini daripada Idham katanya, Casey, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman dan sampai sekarang ia menjadi satu badi untuk saya lah, kerana pengalaman bukan saya tapi milik teman saya. Teman saya setelah kejadian itu terus berhenti kerja, Casey. Kami bertugas di atas kapal. Jadi apa yang berlaku, dia ni merupakan budak yang baru, tapi rakan saya lah, saya yang recommend untuk ikut naik kapal, dan dia juga tanya saya beberapa kali. Dan saya pun ceritakan, dekat kapal ni ada penunggu. Kalau ternampak sesuatu, jangan tegur, jangan takut. Kalau Casey tanya mereka yang kerja kapal, pasti semua tahu. Di dalam kapal yang besar, kapal muatan, tangki minyak, semua ada penunggu. Kadang-kadang penunggu ini akan menyerupai rakan-rakan setugas yang lain. Macam sama, Casey. Dia akan jalan depan kita, kita akan ingatkan kawan. Nanti bila sedang beberapa saat kemudian, kita walkie kawan kita kata dia ada tempat ini dan jaraknya memang jauh. Takkan mudah sekelip mata dalam masa beberapa saat rakan kita boleh sampai. Tapi kita hanya diam, jangan tegur dan buat bodoh sudah. Jadi kata Idham, ini berlaku pada seorang rakan, dan setelah lebih kurang sebulan lebih dia ikut naik kapal. Akhirnya bila kapal kembali ke Singapura, dia terus tak nak kerja dan letak jawatan. Saya terperanjat. Jadi saya tanya kenapa. Katanya di sebuah bilik lah dalam kapal tu ada satu dipanggil computer room, di mana di situ kita akan gunakan untuk hantar email, gunakan komputer untuk tulis surat dan sebagainya. Jadi kata Idham, rakan saya mengatakan ketika dia seorang diri, sedang yang lain tu ada mungkin tempat bilik tidur, ada yang sedang berada berehat lah di kantin, dia dalam bilik komputer sedang menggunakan komputer. Dia rasakan macam ada sesuatu di bawah meja komputer. Apabila dia menjenguk, terperanjat, ternampak perempuan rambut panjang sedang duduk menyangkung bersembunyi di bawah meja komputer yang dia sedang gunakan. Teman saya kata dia sampai jatuh terduduk, iaitu kerusi komputernya sampai terbalik, jatuh ke belakang. Sejak kejadian itu, kemana saya pergi di atas kapal, dia akan ikut. Dan kalau dia nak ke tandas, dia mati-mati minta saya temankan. Jadi setelah kami pun pulang ke Singapura, berlabur di Singapura, akhirnya dia pun ambillah gajinya dan letak jawatan, dah tak nak lagi kerja di atas kapal. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam, kata Idham. Wah, adakah benar di atas kapal ada penunggu kapal?
Okey, ramai yang terkejut Ada yang juga kata tak terkejut. Tak apalah, baguslah kalau terkejut, semangat kuat ataupun ada kawan Tapi terperanjatlah bila tengok video tu Saya pula bawa tanah ni. Ramai di Facebook saya kata terperanjat, terkejut dan sebagainya. Terima kasih bagi anda yang bersama saya dan juga memantau Facebook Ria, juga Facebook DJKC. Terima kasih. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda. 669-11897, 669-11897. Di sini ada pendengar kita yang berkongsi peristiwa daripada Zubaidah katanya. Apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya ni tinggal di salah sebuah kawasan. Di kawasan mana ni? Katanya... Oh, jangan sebutkan kawasan rumah saya, untuk Kisi saja tahu okey. Saya tak akan sebutkan, ini amanah lah, anda dah suruh Baik, katanya Zubaidah di salah sebuah kawasan di Singapura. Rumah saya di tingkat 3. Kisi, betul-betul depan rumah saya ni ada pokok Kisi. Besar sangat pokoknya. Dan pokok ni semakin hari membuat saya rasa takut. Pernah sekali tu saya balik kedai. Waktu tu sekitar 6 lebih petang. Jadi saya nak masuk dalam rumah, suami saya tu berada dalam bilik lah, sedang menonton TV. Dan saya pun buka pintu, keluarkan kunci. Tiba-tiba rasa macam di belakang saya ni ada benda. Jadi bila toleh setiap kali tak nampak apa-apa. Sampailah satu hari apabila suami saya sedang menonton TV dengan saya. Jadi bila cerita yang kami tonton di televisyen tu sekitar 12 lebih tengah malam dah habis, suami pun masuk bilik. Saya pun katanya di sini ke dapur untuk minum air. Setelah selesai minum air, saya perasan suami saya lupa nak tutup pintu. Saya menghala ke arah pintu. Belum sampai pintu Kisi, saya nampak dekat pokok macam ada kepala sedang memerhatikan saya yang sedang nak tutup pintu. Benar Kisi. Terus saya batalkan niat. Saya kejut suami saya yang sedang baring dah nak tidur. Saya kata, bang, kenapa tak tutup pintu? Suami saya sampai marah. Awak ni dah nampak, tolong tutupkan. Jadi saya suruh suami tutup. Suami dah tutup. Suami masuk dalam. Bising mengomel tak henti. Baru saya beritahu. Dan dia pun terperanjat. Dan sejak kejadian itulah, hari demi hari saya rasa macam ada sesuatu tak kena dengan pokok. Jadi pada satu hari ni, entah macam mana kata Zubaidah, saya ni baru balik dari pasar. Jadi sedang berjalan, tiba-tiba tergerak hati untuk periksa pokok betul-betul di depan rumah. Saya pun menghampiri pokok tersebut dengan barang pasar kiri kanan. Saya pusing, terperanjat. Dekat belakang pohon tersebut yang membelakangi rumah saya lah, ada paku, bukan satu malah 2 paku dipaku pada pohon itu. Dan saya tak pasti apakah sebenarnya paku tersebut ada di pokok itu. Mungkin sebelumnya ada orang buat kerja kahwin, diikat kemah, ataupun memang pokok tu ada sejarah. Seram saya dibuatnya. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Baik, pendengar Ria 897. Berikut ini ingin saya kongsi sama. Ini datang daripada Kak Ramlah, yang ketengahkan pengalaman peristiwa yang dialami oleh beliau. Dan kata Kak Ramlah, Kisi, mohon maaf, pertama kali sekali kakak nak kongsi pengalaman peribadi. Dan bukan untuk nak cakap tentang jiran, tidak sama sekali. Tapi ini juga melibatkan jiran yang mana kakak tak nak sebutlah siapakah jiran kakak. Jadi kata Kak Ramlah, begini kisahnya. Kakak dengan jiran hidup sebagai jiran ni dah bertahun lamanya. Jadi bila ibunya meninggal dunia, kakak antara yang pertama dapat tahu. Dari hospital tu dibawa kembali jasadnya untuk dimandikan, untuk disolatkan sebelum dikebumikan. Dan pendengar misteri jam 12 katanya di sini. Kata Kak Ramlah, setelah ibu meninggal dunia, dah habis proses lah. Mandi, kemudian proses untuk menguruskan jenazah, kemudian ditanam dan sebagainya. Bila balik rumah, dalam rumah tu ada seorang pembantu rumah yang menjaga arwah ibu yang dah pun meninggal dunia. Dan sekarang pembantu tu pada waktu malam, kakak ni dengan suami tengah duduk tengok TV dekat ruang tamu. Tiba-tiba kakak dengar suara dari rumah sebelah yang mengganggu kakak dengan suami. Anda bayangkan pendengar Ria, dengar suara melirik panjang, membuat kakak dengan suami rasa takut sangat.
Rupa-rupanya pembantu rumah ni terkena rasukan. Setelah dikebumikan, dia balik. Dia diam tak layan. Tiba-tiba, bila terdengar sesuatu, iaitu laungan azan. Kakak ingat lagi? Waktu itu, kedengaran laungan azan. Pembantu rumah jadi tak betul. Terus membuat suara panjang melirik. Pendengar misteri jam 12. Tak apa. Kakak dengan suami pun ialah sebagai seorang jiran yang kenal dan hidup berjiran bertahun lamanya. Pergi rumah sebelah. Pintu ditutup. Kakak ketuk. Hana? Buka pintu. Oh, Kak Ramlah, ada apa? Tadi kakak dengar suara pembantunya agaknya sedang menangis dalam keadaan ketakutan. Oh, tak ada apa-apa lah kak, tak ada apa-apa. Jadi kami pun, kakak dengan suami pun, okeylah, mungkin mereka tak nak beritahu, nak rahsiakan. Kembali ke dalam rumah, tutup pintu, tutup TV, masuk dalam bilik nak tidur. Tengah baring atas katil, Casey. Tengah baring atas katil. Ini lumrah manusia. Bila kita cakap jangan tengok, kita akan tengok. Seperti contoh. Kau jangan tengok sebelah kiri kau. Ada lelaki tu, dia pakai baju kelakar. Kawan cakap jangan tengok, tetapi anda tetap akan toleh dan tengok. Begitulah. Pada malam itu setelah pergi rumah jiran, cuba tanya, nak beri pertolongan, mungkin mereka rasa tak sedap hati. Balik ke rumah, masuk dalam bilik, tengah baring atas katil, suami miringkan badan. Betul-betul mulutnya dekat telinga kakak. Jangan tengok cermin, jangan tengok tingkap. Jadi bila suami cakap macam tu berbisik, kakak pun toleh mendongak ke atas, tengok cermin. Alangkah terperanjatnya bila kakak tengok tingkap cermin kakak. Casey, kakak kenal dengan jiran sebelah. Dah macam saudara, Casey. Nak mak, arwah mak mereka yang telah pun meninggal dunia. Kakak nampak dekat tingkap, wajah arwah mak jiran sebelah siap dengan berkafan, hidung disumbat kapas, muka yang kakak nampak ni pucat lesi. Dan dari situlah kakak terperanjat. Terperanjat kakak dibuatnya sebab ternampak arwah makcik dekat tingkap Casey. Kakak terus toleh badan, pusing, miring, tengok lain. Konon-konon menyanyi untuk tenangkan diri yang sedang takut, Casey, katanya Kak Ramlah. Sekarang baru kakak tahu perasaan pembantu. Apabila mungkin pada waktu itu dia terkena rasukan yang ditinggalkan oleh arwah. Jadi anda bayangkan mendengar dia. Malam-malam hari terdengar bunyi suara pembantu rumah. Kemungkinan seperti ini. Rupa-rupanya itu adalah perkara yang benar, tuan-tuan dan puan-puan. Bila Kak Ram ataupun Kak Ramlah ternampak, Kak Ramlah rasa takut sangat-sangat. Sampaikan untuk beberapa hari, kata Kak Ramlah, kakak tak berbual dengan orang. Kakak tak tahu macam mana nak senyum. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Haji Rashid. Saya adalah seorang perawat perubatan Islam di Singapura. Di sini saya nak berkongsi satu pengalaman saya yang terjadi kepada sebuah keluarga, yang mana ini sering dilakukan, sering kali dilakukan oleh ibu kepada keluarga ini. Ibu ni ada 2 orang anak. Dua-dua adalah anak lelaki. Satu berusia 3 tahun, seorang lagi berusia 4 tahun. Jadi abang dengan adik ni tidur sama-sama lah. Biasalah Casey,
kalau ada anak lelaki dua-duanya, kadang-kadang suruh tidur waktu malam, tak nak tidur, sibuk nantilah, main-main tu. Dia kacau dia, tak nak lelapkan mata. Jadi ibu ni pula sering kali suka buat apa tau? Sebelum bila anak dia tak nak tidur, ibu dia akan masuk dalam bilik, lampu tu akan tutup. Dia tutup lampu, kemudian dia pergi dekat tingkap. Sini, ni ada dua budak ni tak nak tidur. Ni, sini. Kan nampak datang. Nampak kat tingkap ni. Takutkan anaknya sampai begitu sekali. Hanya untuk anaknya tidur, tapi hakikatnya memang anak dia akan rasa takut dan akan tidur. Jadi setiap malam, kalau anak tak boleh tidur, ibu akan pergi dekat tingkap dan tutup lampu semua. Kemudian ibu akan kata, sini, ni ada dua budak ni tak nak tidur ni. Begitulah yang kerap dilakukan lah oleh ibu yang disebutkan oleh Tuan Haji Rashid di sini. Jadi pendengar Ria 897, benda ni lama-kelamaan menjadi kebiasaan, lama-kelamaan menjadi kenyataan. Sampaikan dalam bilik tu ada benda. Sebab mak dia selalu uluk-uluk, panggil, sini. Jadi benda tu ingatkan betul-betul. Dia pun, nama tuan rumah panggil aku takut-takut ke anak dia. Jadi selepas beberapa bulan, anak dia sekarang takut nak masuk bilik. Sampaikan menangis-nangis. Bila masuk bilik, terus tarik selimut tidur. Macam takut sangat. Sampaikan pada suatu hari, dia dapati macam kelakuan anaknya amat berbeza. Jadi cuba dapatkan bantuan seseorang. Dan seseorang itu menghubungi saya untuk bantu keluarga ni. Saya pergi ke rumah mereka yang terletak dekat kawasan Chua Chu Kang, KC. Pergi rumah, saya pun masuk dalam rumah. Kemudian saya pergi ke bilik budak-budak. Dalam perjalanan nak pergi bilik budak-budak aja, KC, saya dah rasakan perasaan saya ni seperti ada tentangan. Benda tu macam tak suka kehadiran saya. Saya pun tolak pintu bilik. Tengok bilik tu biasa bilik budak-budak. Masuk dalam, saya dapat rasa lah, perasaan dan naluri saya mengatakan ada sesuatu dalam rumah ni. Kemudian malam tu, saya baca, membaca dan baca. Ambil air yang saya bawa bersama, itu merupakan air bacaan Yasin. Dan saya renjis dekat penjuru-penjuru dalam bilik pelanggan saya ni. Setelah tu saya kata padanya, baik, untuk malam ni anak-anak semua tidur dengan awak. Jangan kasih anak tidur dalam bilik ni dulu ya. Besok nanti saya datang balik, kita tengok macam mana. Apa-apa awak telefon saya akan datang. Jadi KC, kata Haji Rashid, saya pun setelah saya buat perkara tersebut, saya pun tinggalkan rumah tu dan balik rumah. Pendengar Ria 897, saya dapat panggilan daripada tuan rumah pukul 1 pagi. Dia telefon saya. Katanya, Haji Rashid, saya minta maaf ganggu pagi-pagi. Kenapa ni? Ada apa? Anak awak okey tak? Anak saya okey. Dalam rumah saya ada suara perempuan nangis, Tuan Haji. Ya Allah. Pendengar ya, dalam hati saya tahu, kalau menangis tu lazimnya adalah kakak cantik. Adapun istilah yang kita beri, Pontianak KC yang nangis. Selalu kalau suara perempuan nangis, jin yang dimaksudkan adalah Pontianak. Kemudian saya tanya, sejak bila dia nangis? Tak tahulah. Saya terbangun. Bila bangun waktu malam tu terdengar suara tangisan. Sekarang dengar lagi tak? Ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Okey, saya datang sekarang. Bila saya dalam perjalanan nak pergi rumah,
Padahal tadi saya dah pergi rumahnya. Kali kedua nak pergi rumah ni Casey, kata Tuan Haji Rashid. Pusing, tak dapat cari rumah yang saya baru pergi awal tadi. Lalu saya telefon. Farida, ini saya, Haji Rashid. Saya on the way ni. Blok awak blok berapa Dia pun beritahu saya. Itulah saya dari tadi, sekarang saya dekat Choa Chu Kang Avenue sekian-sekian ni. Dari sini macam mana pergi rumah awak? Katanya, Tuan Haji, tu lagi jauh tu. Jauh? Jauh dari rumah saya. Tuan Haji jalan terus je. Nanti nampak avenue ni, masuk street ni dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan di sinilah. Saya tak boleh beritahu nanti kalau letak street mana tinggal berapa. Jadi kata Tuan Haji Rashid, saya masih pandu ni Casey. Pusing cari mana blok ni. Tak jumpa ni. Saya telefon lagi. Farida, minta maaf suara tu masih ada lagi atau dah hilang? Suara tu dah tak ada, dah hilang. Okey, awak tunggu sekejap. Saya pun berhenti kenderaan kat tepi, keluar dari kenderaan saya, berdiri, hidupkan sebatang rokok kejap. Sambil tu saya baca. Saya sembuh asap tu dekat kereta saya. Baca lagi, saya sembuh asap rokok dekat kereta. Masuk dalam, tutup pintu, hidupkan enjin. Saya baca sesuatu. Pendengar Misteri Jam 12, saya terus pandu sampai pula rumah dia. Sebelum ni cari pusing macam nak rak Casey, tak jumpa. Sampai kolong blok, saya pun letak kenderaan saya. Saya pun pergi ke rumah yang disebutkan. Masuk dalam rumah, saya tanya dia, tadi ada lagi tak suara orang menangis? Katanya dah berhenti Tuan Haji. Tapi anak saya takutlah Tuan Haji. Sebab tadi dia kata dalam bilik nampak ada perempuan. Tak apa, saya pun berada dalam bilik itu membaca surah-surah Ruqyah. Saya tak benarkan wanita tu berdiri depan pintu. Saya kata tutup pintu, awak masuk bilik, awak tutup pintu bilik. Tidur, dah habis nanti saya panggil awak. Sebab takut nanti kalau dia berhampiran dengan saya, makhluk tu masuk dalam badan dia pula. Saya cuba baca dan baca. Tiba-tiba tengah baca, tangan saya ada satu garisan seperti ada orang cakar. Tiba-tiba rasa seperti ada orang cakar tangan saya. Tengok, ada cala. Cala ni baru ni. Baca lagi dan baca lagi. Dari jam 2 lebih sampai hampir 4 pagi. Barulah saya rasa dah tak ada lagi benda tu dalam bilik. Baru saya kunci bilik tu, khususnya kunci tingkap bilik tu, menggunakan ayat-ayat tertentu, dan kemudian saya ketuk pintu. Dia pun keluar. Tuan Haji macam mana? Alhamdulillah, buat masa ni dah okey. Dia takkan datang lagi. Tapi kalau dekat luar tingkap, dengar ketuk-ketuk, dengar orang ketawa, dengar orang menangis, jangan indahkan. Sebab dia tak boleh masuk dalam rumah. Nanti lama kelamaan dia akan penat, dia akan pergi tempat lain. Terima kasih. Jadi kisah di sini, kata Tuan Haji Rashid, ingin saya mengingatkan semua, janganlah takut-takutkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan menggunakan hantu sebagai penyebab untuk menakutkan mereka. Masuk bilik, situ ada hantu. Sebab ini secara tidak langsung kita mengagung-agungkan makhluk ini. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikemukakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar